Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersua lagi dalam Suara Rakyat. Saya Ali Iskandar. Pada petang ini kita akan bercerita tentang atau berbincang dan membuat analisis tentang satu agenda besar parti besar di Malaysia iaitu UMNO. Yang kita akan bincangkan pada kali ini ialah tentang Perhimpunan Agung UMNO yang ke-75. Dan semua pun tahu Perhimpunan Agung UMNO yang ke-75 ataupun PAU ataupun PAU 2020 akhirnya berjaya dilaksanakan selepas tertunda pada awal tahun ini, dan resolusi perhimpunan itu menarik perhatian untuk kita bincangkan. Dan Presiden Parti dilihat seolah-olah mula memalu gendang perang membuka langkah untuk berpencak dengan musuhnya di gelanggang pilihan raya umum ke-15 dalam masa yang terdekat. Pada masa yang sama, negara masih lagi dibelenggu dengan pandemik COVID-19. Jadi bagaimana dan sejauh mana dilihat kesejahteraan rakyat secara umumnya menjadi tumpuan parti UMNO ini. Jadi sejauh mana kita melihat resolusi PAU 2020 ini mementingkan kesejahteraan rakyat. Saya bersama dengan dua orang tetamu, seorang di studio dan seorang lagi secara dalam talian. Saya perkenalkan tetamu di studio saya yang tidak asing lagi, Saudara Mujibu Abdul Muiz, Pensyarah Kanan Sains Politik UiTM. Assalamualaikum Mujibu. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudi bersama dengan kami. Sama-sama. Baik, dan di dalam talian ialah Dr. Muhammad Asri Muhammad Ali, Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran Universiti Melaya bersama dengan kita. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Doktor sihat ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudi bersama kami dalam Suara Rakyat. Saya nak mulakan soalan dengan saudara Mujibu. Bagaimana melihat resolusi PAU 2020 ini? Ya, secara umumnya saya sedikit kecewa lah dengan apa yang berlaku pada Perhimpunan Agung UMNO. Kerana pada pendapat saya sepatutnya PAU itu digunakan untuk memperlihatkan hala tuju, tawaran baru, dan yang paling penting apakah naratif terbaru UMNO yang bakal ditawarkan kepada pengundi pada PRU 15. Tetapi apa yang berlaku as expected, walaupun saya berpendapat sepatutnya tidak berlaku, tetapi itulah yang kita jangkakan bahawa mereka akan mengumumkan apa yang dikatakan sebagai gendang perang. Ya, tetapi yang peliknya bukannya gendang perang itu ditujukan kepada musuh politik ataupun seteru politik, tetapi pada rakan gabungan sendiri yang secara umum satu Malaysia sudah tahu bahawa penyatuan UMNO Bersatu dan juga PAS di dalam Perikatan Nasional itu adalah bersifat sementara, hanya untuk menubuhkan kerajaan setelah langkah Sheraton fiasko itu menjatuhkan secara pramatang kerajaan Pakatan Harapan. Ya, jelas itu adalah hala tuju yang ditetapkan oleh UMNO, tetapi dalam keadaan sekarang, ya, dalam kedudukan UMNO yang masih tidak sekuat dahulu, Barisan Nasional tidak lagi memiliki pengaruh yang seperti mana yang seperti dahulu, walaupun dari sudut perspektif UMNO itu sendiri masih lagi popular di kalangan orang Melayu, tetapi menyerang Bersatu dan juga mengugut ataupun kita kata saling ugut-mengugut, ancam-mengancam begitu adalah sesuatu yang tidak perlu dilakukan dalam konteks UMNO, kerana jelas dalam masa sekarang momentum orang Melayu bersama pakatan yang dikatakan Pakatan Politik Bersama Melayu itu jelas memberi kelebihan kepada UMNO. Cuma barangkali kita faham mengapa pimpinan tertinggi UMNO menyerang Bersatu dalam konteks sebegitu, disebabkan kita faham di dalam UMNO itu ada dua kumpulan, yang satu bersama dengan kerajaan walaupun tidak memiliki jawatan tertinggi di dalam parti, tetapi satu lagi itu memiliki jawatan tertinggi di dalam parti, tetapi secara tradisinya yang dahulu UMNO kalau menduduki hierarki tertinggi dia akan menduduki di kerajaan, tetapi itu tidak berlaku, maka clash of itulah yang berlaku di dalam UMNO dan membawa kepada satu resolusi yang sangat mengecewakan buat satu parti yang sangat berpengalaman, yang ketika ini orang masih lagi mahu melihat mereka bangkit gagah kembali dan menawarkan sesuatu yang baru dalam konteks politik Malaysia yang baru. Ya, di awal ini Mujibu dah merumuskan apa analisis kita. Kita akan perincikan nanti. Cuma saya tertarik bila sebutkan as expected tu. Kenapa Mujibu sebutkan as expected? Adakah itu naratif yang sudah dijangka walaupun kita mengharapkan sesuatu yang lain? Ya, kalau
Eli lihat daripada perspektif timeline, kita sudah melihat perkara itu berlaku bukan pada tahun ini. Ia berlaku, kita boleh katakan apabila langkah Sheraton itu berjaya membentuk kerajaan baru, apabila Yang di-Pertuan Agong membuat keputusan untuk memanggil sekalian ahli-ahli yang berhormat di Dewan Rakyat untuk melihat siapakah yang memiliki kita kata majoriti ketika itu, dan sudah tentulah pelantikan ahli kabinet yang dibuat sangat mengejutkan dengan pada awal dahulu kita menjangkakan akan diberi timbalan Perdana Menteri sebagai untuk menghormati UMNO yang memiliki kerusi terbanyak dalam Perikatan Nasional, dan daripada situ kita melihat bibit-bibit ini berterusan. Kita boleh lihat bagaimana krisis kepimpinan di Perak contohnya, ya, apabila kerajaan bersatu dijatuhkan, begitu juga dengan di Johor. Kita juga boleh melihat clash terbesar ini berlaku di dalam konteks pilihan raya negeri Sabah. Kita melihat bagaimana Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional walaupun dalam satu pakatan dipanggil Gabungan Rakyat Sabah, tetapi ketika pilihan raya itu pergerakan mereka jelas terpisah. Dan ketika menang dengan majoriti yang begitu mudah membentuk kerajaan itu juga kita bukan dikabarkan lagi, rasanya jelas lagi bersuluh lah kan. Ada clash di antara pimpinan tertinggi itu untuk menentukan siapa yang menjadi ketua menteri, dan bergaduh pula di peringkat tidak puas hati dia di dalam pembahagian jawatan kabinet negeri sampai ada insiden pecah meja dan sebagainya. Jadi rentetan-rentetan itu membawa kepada apa yang kita boleh expect di dalam Perhimpunan Agong UMNO. Apatah lagi dengan keadaan terkini daripada kluster mahkamah, ya, bila kluster mahkamah ini mula bersuara, mula menyuarakan ketidakpuashatian, ya, disebabkan banyak perkara yang dianggap tidak beres dan dianggap merugikan UMNO ketika itu mula diperkatakan, dan ini akhirnya membawa kepada rift di dalam UMNO bila Setiausaha Agung UMNO dan juga Barisan Nasional itu dipecat dan sebagainya, dan kita sudah menjangkakan ini bakal berlaku di PAU. Tetapi saya tidak menjangkakan perkara itu dibincangkan di dalam PAU kerana saya menganggap PAU ini adalah satu medan di mana semua perwakilan muncul dan berbahas serta memperincikan tentang nasib dan untung keberuntungan parti. Malah lebih mengejutkan, tidak ada langsung isu-isu Melayu yang sepatutnya disentuh oleh orang-orang UMNO dalam perhimpunan itu sebagai sebelumnya. Bagaimana persoalan ekonomi rakyat, persoalan pendidikan orang Melayu, persoalan politik orang Melayu itu tidak disentuh di dalam PAU. Dan sangat mengejutkan. Ya, baik. Dr. Muhammad Sri pastinya mempunyai perspektif tersendiri tentang resolusi PAU ini. Silakan. Ya, terima kasih Eli. Saya melihat politik Malaysia ni dalam kerangka coalition politik ataupun politik gabungan parti semenjak kita merdeka sehingga kini. Jadi dengan dasar itu, kalau kita faham, bila parti-parti politik itu bergabung, dia sudah pastinya ada banyak masalah. Apatah lagi sekiranya parti itu dalam sejarahnya bermusuhan. Kita lihat umpamanya, sebab ini gabungan yang baru di antara MN, PN dan sebagainya. Yang mana di sana ada musuh tradisi, iaitu PAS dengan UMNO misalnya, sejak tahun 1951 sehingga tahun 2019 merupakan musuh kecuali seketika PAS menyertai Barisan Nasional tahun 74, 78. Kemudian mereka bermusuh. Di antara musuh ini pula, mereka ada satu lagi musuh iaitu Bersatu. Dan yang baru dibentuk tahun 2020 yang lalu. Mereka bekerjasama atas apa kita kata kepentingan sementara, iaitu menyelamatkan kerajaan yang seperti disebutkan oleh saudara Mujibu tadi akibat penggolakan di dalam PH. Jadi kerjasama yang baru dibentuk ini di kalangan musuh tradisi dan musuh baru yang ada, sudah pastilah kita kata ada banyak masalah. Yang kedua, kita lihat inilah Perhimpunan Agung pertama selepas gabungan itu dibentuk, sebab PN ini tidak dibincang dalam Mesyuarat Agung UMNO sebab masalah COVID dan sebagainya. Jadi apabila pertama kali mereka bersua muka berbincang secara terbuka dengan masalah ini,
sudah pastilah seperti yang sebutkan oleh Mujibu tadi, ada dijangkakan ada banyak kita kata krisis ataupun ketidaksenangan hati dan sebagainya. Sebab dilihat kepada komponen PN itu sendiri, ada di antaranya yang dilihat oleh UMNO sebagai orang yang lompat parti, yang bawa kerusi mereka yang asalnya menang daripada UMNO atau PN dulu kepada PN. Dan ditambah isu-isu yang berlaku kebelakangan ini semenjak kita kata pertengahan 2020 apabila bekas Perdana Menteri dijatuhkan hukuman. Bermula dari situ kita tengok selepas pilihan raya Sabah dan bulan 12 yang lalu di mana dia ada dikatakan surat sokongan dan sebagainya kepada pembangkang. Jadi keputusan itu sebenarnya telah boleh diagak. Dan unsur apa kita kata perpecahan di antara komponen itu dan sesama UMNO itu sendiri nampak dengan ketara pada kali ini. Pada dua peringkat saya lihat. Yang pertama, apabila bahagian membuat keputusan untuk tidak lagi bersama dengan Bersatu. Kita nampak keputusan itu bukannya satu suara tetapi dalam sekitar 145 atau 191 bahagian. Itu telah menampakkan kerjasama dengan Bersatu ini menjadi punca perpecahan dalam UMNO. Yang kedua, dengan ketara ahli-ahli parlimen BN ataupun UMNO yang berada dalam barisan kabinet tidak bersetuju dengan keputusan yang dibuat oleh PAU. Sebab sehari saja selepas PAU berlangsung, pertama kali dalam sejarah saya lihat mereka-mereka yang menyertai kabinet ini macam keliru, tetapi yang jelasnya mereka berjumpa dengan Perdana Menteri dan berkata mereka tidak akan meletak jawatan. Yang tidak berada dalam kabinet pun yang memegang jawatan dalam GLC pun berkata demikian sehingga pilihan raya itu berakhir. Jadi pada saya ini satu perkara yang agak tidak menyenangkan rakyat lah secara keseluruhannya dalam situasi seperti disebutkan tadi. Sebab kita menjangkakan satu perpaduan yang baru berhadapan bukan saja dengan masalah COVID. Pengajaran yang kita terima waktu PH yang lalu, orang Melayu khususnya berdepan dengan cabaran dalaman seperti soal ISET, seperti soal Statut Rom. Kemudian akhir-akhir ini kita berdepan dengan masalah seperti kalimah Allah sebagainya yang dicipta hasil pada cabang kerajaan yang lain seperti judiciary yang tidak begitu menghayati soal sosio-legal dan budaya di negara ini. Jadi pada saya ringkasnya sebagai untuk take home pada rakyat, PAU baru ni sebetulnya telah dijangkakan dan memang tidak ada sesuatu yang baru lah yang ditawarkan. Baik. Okey. Terima kasih Dr. Asri dan Mujibu, kita berehat seketika. Susulan daripada rumusan kalian berdua kita nak panjangkan lagi, terutamanya apabila kita bercakap tentang cabaran, satu seteru yang nampak ya, dan satu lagi perkara-perkara di dalam ni housekeeping ni dan juga pakatan bersama dengan PAS ini bagaimana apatah lagi boleh disebut ke dalam perhimpunan itu sendiri oleh Presiden tentang kata dua ya yang berkaitan dengan PAS. Lepas ini kita berbincang lagi. Suara Rakyat berehat seketika. Jumpa lagi selepas ini. Baik, kembali dalam Suara itu antara klip ataupun petikan ucapan yang diangkat oleh media, ada dalam bentuk media cetak, ada media elektronik, ada juga klip video yang dimuat naik secara khususnya tentang petikan berkenaan. Kalau saya boleh kongsikan, No Bersatu, No Anwar, No DAP. Ini antara yang disebutkan oleh Presiden Parti yang memberi isyarat jelas kepada perwakilan siapa seteru UMNO sebenarnya untuk PRU ke-15 nanti. Cuma ironinya pada masa yang sama, dalam ucapan yang sama juga Presiden Parti seolah-olah memberikan kata dua ataupun ultimatum kepada PAS yang menjalin hubungan dengan Parti Bersatu dan dalam Perikatan Nasional. Malah perwakilan juga secara terbuka menyuarakan rasa tidak puas hati kepada terhadap PAS. PAS diundang sebagai tetamu, ditempatkan di atas pentas utama tetapi dihujam dengan ucapan yang pedas.
Kita juga tahu Presiden ataupun insiden Tuan Guru Presiden PAS meninggalkan perhimpunan itu. Jadi kita nak tanya kepada kedua-dua panelis bagaimana melihat situasi ini dan sikap UMNO terhadap persidangan tersebut. Silakan Mujibu. Ya, saya rasa ada betulnya tindakan UMNO untuk menanyakan PAS tentang bagaimanakah keputusan mereka, adakah kekal bersama dengan Muafakat Nasional ataupun mahu menyertai Perikatan Nasional secara sah. Itu memang hak UMNO kerana jelas pakatan yang berada dengan Bersatu ketika ini adalah satu pakatan yang bersifat strategik semata-mata. Tetapi untuk Muafakat Nasional itu digembar-geburkan sebagai satu pakatan yang bakal sah dan sebagainya. Saya tidak pasti bagaimana perbincangan di dalam Muafakat Nasional itu bersama kepimpinan UMNO dan juga PAS kerana mereka dikabarkan ada pertemuan setiap 2 minggu sekali untuk membincangkan hal-hal dan serta hal tuju di dalam Muafakat Nasional. Tetapi persoalan pokoknya adalah PAS patutnya membuat pendirian apakah mahu bersama dengan UMNO ataupun mahu meneruskan bersama dengan Bersatu ataupun masih lagi mengekalkan pendirian untuk menjadi istilah yang digunakan di luar sana adalah bermain di dua kolam ya. Kerana jelas dalam konteks ini kalau tidak ditentukan barangkali UMNO akan mengambil keputusan untuk meninggalkan Muafakat Nasional dan bergerak atas nama Barisan Nasional. Maka kalau itu berlaku barangkali kita akan menyaksikan pertembungan 3 penjuru di antara parti-parti Melayu yang sudah tentu pemecahan undi Melayu itu akan menggugat kuasa politik orang Melayu itu sendiri. Kerana jelas kalau kita melihat tren semasa, ambillah kita kata tren PRK yang telah berlangsung pada tahun 2019, pada 2020 dengan kita jadikan PRK terakhir di Kimanis, di Greek, di Tanjung Piai, itu jelas memihak kepada orang Melayu, jelas pulang kepada UMNO. Jadi kalau ini dipecahkan, maka saya nampak akan memberi keuntungan pada parti lawan. Ya, kalau tren semasa diambil, sudah tentulah Pakatan Harapan mempunyai peluang. Tetapi mempersia-siakan pakatan yang sedia ada dengan sentimen semasa yang saya rasa masih memihak kepada UMNO dan juga PAS. Walaupun PAS tidak pernah diuji dalam pilihan raya kecil, walaupun ada menyertai pilihan raya kecil tetapi kalah kepada ketika itu, kita faham tren semasa euforia masih lagi bersama PH. Tetapi bagi UMNO jelas memiliki kekuatan yang begitu sukar disaingi, terutamanya dalam konteks Parti Bersatu. Kita lihat itu berlaku di Tanjung Piai, kita lihat ia berlaku di Semenyih. Maka kalau diambil tren semasa itu, dia jelas memberi signal bahawa PAS kalau masih mahu kita kata sentimen itu bersama mereka setelah apa yang berlaku pada Parti PAS dalam PRU 14 bertanding di banyak parlimen tetapi hanya menang sekitar 18 kerusi saja, maka PAS juga harus memilih satu keputusan yang bijak untuk menentukan hal itu kerana benar pada ketika ini mereka bersama kerajaan diberi habuan politik yang baik, berjaya menjadi kerajaan di Kedah walaupun sepatutnya tidak berlaku, tapi ada lompatan dan sebagainya, pertukaran ahli kepada Bersatu menyumbang kepada perkara itu, dan juga dukungan UMNO di Kedah juga turut membantu perkara itu. Tetapi kalau PAS tidak menentukan ini, maka saya khawatir perancangan politik Muafakat Nasional itu bakal terencat. Baik. Dr. Muhammad Asri bermain di dua kolam dan juga kata dua yang diberikan ketika perhimpunan ini terus ke muka PAS itu sendiri. Bagaimana seharusnya ataupun sewajarnya respon daripada PAS dari ekoran kata dua ini? Ya, seperti saya gambarkan tadi, dua parti ini ialah musuh tradisi yang bila mereka bergabung pada rakyat terbanyak menampakkan satu iltizam pemimpin politik Melayu yang selama ini kita lihat semenjak 3 dekad yang lalu tidak mempunyai visi yang jelas. Bila penyatuan ini dibuat, satu kelegaan baru timbul di kalangan pengundi-pengundi Melayu dan melihatkan pemimpin-pemimpin parti-parti Melayu ini meletakkan maslahat umat atau kepentingan orang Melayu di depan. Tetapi melihat pada apa yang berlaku baru-baru ini, itu menunjukkan
UMNO khususnya menerusi Paripurna Agung yang lalu ternyata tidak seperti mana yang diharapkan. Sebab ucapan-ucapan seperti no DAP, no Bersatu, no Anwar itu menunjukkan mereka ini semua enemy ataupun musuh yang akan ditentang oleh UMNO. Dan di sana juga di atas pentas itu yang mendukung PN ni, atau Bersatu itu ialah PAS. Dan ini mesej jelas yang tidak mengutamakan pada saya ikatan persahabatan di antara dua musuh yang telah lama dibina. Kalau hasratnya untuk menjadikan kerjasama itu satu tema utama, saya fikir rakam baru yang dulunya musuh ini tidak dilayan seumpama itu. Kita tahu seperti ucapan dikemukakan oleh Presiden UMNO iaitu kekal jati diri tunjang pada orang Melayu. Tetapi kalau bersendirian, pengalaman telah menunjukkan di tahun 2018 yang lalu bila parti-parti ini berpecah, bergaduh dan sebagainya. Komponen lain yang akan menerajui kerajaan. Jadi pada saya apa end game yang nak dicapai oleh kepimpinan UMNO ini dengan bersikap sedemikian, dan tidak ada gunanya kita saling menuduh jari, salah menyalahkan, kata tadi PAS ada 2 kolam dan sebagainya, sebab itu telah pun dipilih sewaktu ataupun dibuat keputusan sewaktu PN itu nak dibentuk. Patutnya apa yang nak dilihat oleh rakyat ialah kesatuan itu kekal. Dan jika masalah timbul, patutnya ada mekanisme untuk menyelesaikan masalah itu. Sebab dalam sejarah ini pertama kali dua parti dominan Melayu ini bersatu. Jadi dia sekali lagi memperlihatkan kita mengambil langkah ke belakang, iaitu di kala masyarakat Melayu mengutamakan perpaduan, mengutamakan agenda pembinaan negara bangsa yang berteraskan nilai Melayu dan Islam. Kita bergerak ke belakang di mana kita masih lagi mengutamakan jawatan, mengutamakan kita kata posisi dan sebagainya. That's why saya kata tadi, end game itu kita berpecah ni, kita berkrisih ni bukan kerana polisi, tetapi kerana sama ada kita boleh kembali berkuasa atau tidak. Dan kerana isu itu kita sanggup berpecah dengan rakan kita. Saya rasa itu satu refleksi kepada betapa tidak adanya visi untuk masyarakat dan umat Melayu menempuh cabaran politik pada masa depan. Okey. Doktor, Alang bercakap tentang perkara ini. Jadi bagaimana sepatutnya disantuni situasi ini? Sebab ada yang melihat di sini sebagai mula-mula ajak berkawan, ajak berkolaborasi. Kemudian menggertak pula. Adakah memujuk itu sepatutnya jalan yang lebih baik? Barangkali Mujibu ada pandangan sendiri. Saya tanya doktor dulu. Pada saya, kerangka politik kita itu memerlukan gabungan. Kalau end game-nya untuk berkuasa. Kalau untuk tewas, silakan. Tak payah bentuk gabungan. Sebab sejarah menunjukkan, pemila menunjukkan politik kita ni, bila kita bergabung, kekuatan itu datang pada pelbagai sumber. Dan itulah menjadi kunci teras pada Barisan Nasional selama 6 dekad yang lalu. Tetapi suasana politik telah berubah di mana komponen bukan Melayu seperti MSCA, MIC tidak lagi disantuni oleh pengundi bukan Melayu. Dan dalam konteks itu, UMNO atau Barisan Nasional memerlukan satu tapak yang baru untuk membolehkan mereka terus relevan pada pengundi di Malaysia yang pelbagai ini. Dan salah satunya ialah komponen pengundi Melayu itu sendiri. Dan kalau usaha yang baru saja dibuat, tak sampai pun 2 tahun ini, tidak dikukuhkan dia, tidak dibajai dia dengan baik, kita akan kembali kepada situasi lama dulu, di mana di kalangan orang Melayu itu sendiri kita tidak dapat undi dan apatah lagi untuk berkuasa. Saya tengok pada data atau statistik,
purata undi dimenangi oleh ahli-ahli Parlimen UMNO dalam 54 Parlimen dalam PRU ke-14 yang lalu. Lebih kurang 20,200 macam tu saja. Jadi apa maknanya tu? Maknanya parti ini hanya mendapat kepercayaan kepada pengundi-pengundi luar bandar di kawasan parlimen yang bilangan pengundinya kecil, di bawah 40,000. Seperti di Sabah, seperti di pedalaman Kelantan, Terengganu, Kedah. Bila di bandar ini, di mana pengundinya mencecah 80,000 di sesuatu kawasan, kita lihat di situ UMNO telah ditolak. Dan di kesemua bandar-bandar raya utama, kalau dulu UMNO masih ada kursi di Johor Bahru dan sebagainya, Pasir Gudang, baru ini tidak ada lagi. Apa makna semua tu? Maknanya pengundi telah berubah. Pengundi generasi baru, Melayu ke apa, bukan Melayu, mereka melihat perkara yang baru di sini. Baik. Dan dalam konteks itulah saya rasakan kesatuan itu perlu diutamakan, gabungan itu bukan dipecahkan. Okey, baik. Mujibu? Ya, saya setuju dengan Dr. Asri. Hujahan itu benar ya, kerana dalam konteks politik Malaysia agak sukar bagi mana-mana parti untuk bertanding bersendirian. Kalau kita ambil trend pembangkang sebelum ini berlawan bersendirian, jangankan untuk menawan negeri, untuk memenangi satu kawasan pun sangat terkial-kial ketika itu. Sampailah ada satu faktor yang menggabungkan di mana inisiatif daripada kepimpinan PAS ketika itu untuk datang bersama Pakatan pada tahun 90. Contohnya kita ambil ketika itu dibentuk Angkatan Perpaduan Ummah, kemudian datang Barisan Alternatif, Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan dan sebagainya. Ini jelas menunjukkan begitu. Tetapi dalam konteks sekarang ini menjadi kerajaan, mengapa perlu mencari jalan untuk memecahkan pakatan yang sedia terbentuk atas dasar hanya mahu kembali berkuasa dan ketidakpuashatian mereka-mereka yang menduduki hierarki tertinggi parti? Itu saya tidak faham. Dan dalam masa yang sama juga, mengapa seperti mana yang kita bangkitkan di awal perbincangan, mengapa perlu ada ancam-mengancam, ugut-mengugut, cabar-mencabar dalam satu perhimpunan agung yang sepatutnya digunakan untuk memberi tahu kepada pengundi bahawa kami sekarang ini tengah reform, kami akan memerlukan sedikit masa, tetapi kami heading towards whatever thing that you yang kehendak you yang barangkali kami sedikit terabai pada tahun 2018, tetapi pada tahun barangkali 2022 ataupun 2023 we will come back. Ya, kerana kalau kita ambil formula muafakat nasional sekalipun ataupun Perikatan Nasional sekalipun, apakah mampu satu gabungan yang bergerak atas naratif Melayu Islam ini membentuk kerajaan tanpa ada undi daripada Sabah dan Sarawak? Ya, formula itu agak mustahil dan ini diakui sendiri oleh Pakatan Harapan, ya, kerana mereka sedar bahawa untuk merampas kerajaan pada 2018, semua sumber-sumber ini perlu digambling dan kekuatan-kekuatan yang berbeza ini harus disatukan, dan ketika itu formula itu dijumpai apabila Tun Dr. Mahathir dilihat sebagai faktor menyatu. Ya, dan ini adalah lesson learned yang bukan satu hari atau 2 hari berlaku, ini sudah lama berlaku. Apatah lagi bagi parti yang berpengalaman seperti UMNO yang menyaksikan pelbagai sejarah tentang gabungan, ketika gabungannya kuat, ketika gabungannya terancam, daripada mengamalkan politik permuafakatan kepada politik kontrol, ya, tetapi kesinambungan, kekuatan dan yang paling penting kestabilan coalition itu ataupun pakatan itu berjaya menyumbang kepada kemenangan Barisan Nasional, biarpun pada satu ketika, terutamanya pada tahun 1999, pada tahun 2008 atau lebih teruk lagi pada tahun 2013 masih lagi menyumbang kepada kemenangan. Tetapi kalau kita kira pada undi secara perse, memang jelas apa yang Dr. Asri katakan itu adalah benar. UMNO ditolak di kawasan-kawasan yang pengundinya tinggi, di kawasan-kawasan urban ataupun semi-urban, ya, bandar dan di separa bandar ini jelas tidak memberi. Jadi kalau UMNO berharapan untuk menang dengan meletakkan harapan kepada undi deposit di luar bandar, saya rasa ini satu formula yang tidak bijak untuk menghadapi PRU 15. Maknanya dalam kata lain masih kena jaga PAS juga dalam. Saya tidak beranggapan perlu menjaga PAS, tetapi
kalau mahu apa kita kata dalam konteks mahu mempersoalkan PAS ini, apakah mau bersama kami atau bersama-bersatu, masih tidak perlu ditimbulkan di dalam satu mesyuarat agung sebegitu, kerana mereka menyatakan bahawa adanya mesyuarat muafakat nasional setiap 2 minggu sekali. Gunakan perkara itu. Dan dalam konteks sekarang, saya rasa UMNO itu sendiri harus mengatakan apa yang dikotakan. Jelas dia menyatakan bahawa ini sekadar satu pakatan bagi membolehkan kerajaan dibentuk. Jadi tunggulah saja sehingga mandat itu kerajaan berakhir. Kalau benar tidak mau menjalinkan hubungan dengan Perikatan Nasional, ya, tetapi mengapa perlu mempersoalkan PAS? Itu yang tetap, dan juga saya juga berpendapat PAS juga sepatutnya harus mendirikan pendirian, kerana kalau pendirian itu dijelaskan pada sekarang, barangkali parti masing-masing boleh merangka perancangannya masing-masing tanpa berharap kepada mana-mana parti. Tetapi pada saat sekarang saya bersetuju bahawa memang dalam konteks politik Malaysia tidak akan ada mana-mana parti boleh menang tanpa ada sebarang coalition, dan coalition itu harus menggambling pelbagai sumber yang pelbagai, dan yang paling penting ia mampu menyumbang pada kemenangan. Baik, okey. Mujibur dan Dr. Asri, kita berehat seketika ya. Perbincangan akan menyusul selepas ini dalam Soal Rakyat. Baik, bersua lagi dalam Soal Rakyat dan kita masih berbincang tentang analisis Perhimpunan Agung UMNO ke-75, dan saya bersama dengan Dr. Muhammad Asri Muhammad Ali dalam talian dan juga saudara Mujibur Abdul Muiz di studio ini. Soalan berikutnya berkaitan dengan resolusi PAU 2020 yang turut menegaskan Barisan Nasional akan bertanding menggunakan panji-panji BN. Ia adalah tradisi UMNO serta parti komponennya dalam Barisan Nasional ketika menghadapi pilihan raya sebelum ini. Itu kira dah macam termeteri perjanjian seperti itu. Namun persoalan ditimbulkan oleh pihak MIC, kalau saya boleh tanya Dr. Asri terlebih dahulu, yang dibawa dalam Perhimpunan Agung tahunan parti itu pada bulan April nanti berbunyi siapakah bakal Perdana Menteri yang akan memimpin BN dalam PRU 15 ataupun pasca PRU 15. Dan tambah patut lagi, kita tidak boleh berperang tanpa Kapten. Dr. Asri boleh berikan ulasan tentang perkara ini, silakan. Ya, apa yang dibangkitkan itu pada saya is the elephant in the room yang perlu sepatutnya dibincang di Perhimpunan Agung yang lalu, sebab pengajaran daripada PRU sebelum ini, mesej jelas yang dihantar oleh pengundi ialah kami mahu melihat calon yang bersih, yang ada integriti, yang ada visi. Kalau dan kita lihat juga semenjak PRU 2013 atau PRU 13 yang lalu, kita lihat seperti ada pertandingan, kalaupun kita bawah sistem Perdana Menteri, tetapi pertandingan tu semacam sistem presiden, di mana BN mengumpulkan tokoh dia, Datuk Seri Najib di kala itu, dan Pakatan Rakyat sebelum itu mengumpulkan Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri. Dan kempennya bersekitar kepada situ. Dan lanjutan daripada itu, bila kita ke PRU ke-14, kita lihat fenomena yang sama, iaitu di sebelah PH, mereka telah menamakan Tun Mahathir sebagai calon Perdana Menteri, dan BN kita ada calon waktu itu di mana posternya menghiasi seluruh negara. Jadi sekiranya mesej ini tidak dihayati, saya tidak terkejut jika pada kali ini pengundi akan buat keputusan. Kalau dulu kami nakkan calon atau nak ajar pemimpin, pada kali ini dia boleh kata kami nak ajar parti, sebab mesejnya tak sampai. Soal sebab saya kata tadi, masalah kita sejak 3 dekad yang lalu, kita tidak mempunyai visi. Pemimpin yang ada visi, yang boleh menyelesaikan masalah yang begitu kompleks yang kita hadapi ni, seperti perpaduan, seperti kos hidup yang tinggi, seperti soal pendidikan, soal pekerja asing, soal peluang pekerjaan. Kita hanya melakukan business as usual. Sebab itu sehingga sekarang ni kita lihat
masyarakat yang baru graduan misalnya yang masuk ke pasaran bercakap berkenaan gaji mereka yang tidak bertambah sejak tahun 90-an, sedangkan harga rumah melambung naik sampai setengah juta, termasuk harga-harga barang-barang lain. So ini antara masalah-masalah yang tidak diselesaikan oleh kepimpinan terdahulu. Dan bagaimana sekiranya kita sebagai parti tidak boleh tunjukkan pemimpin yang dilihat oleh masyarakat yang punya visi, yang ada integriti dan bersih untuk membawa masyarakat kita ke depan. Jadi sebab itu saya rasa isu kepimpinan ini, terutama bakal Perdana Menteri, mesti dijelaskan kepada rakyat supaya kalau kita nakkan endgame itu kembali berkuasa itu ada potensi. Jika kita tidak berbuat demikian dan sebelah pembangkang ada jelas calon Perdana Menterinya, saya fikir pengundi akan pergi kepada apa yang saya kata tadilah, iaitu kita nak ajar parti. Kita lihat juga bagaimana keputusan pengundi buat, bukan lagi berdasarkan jasa, budi yang lalu. Kita asyik ungkit pembangunan yang ada sekarang ni kerana jasa Barisan Nasional dan sebagainya. Kalau itu andaiannya, Barisan Nasional akan terus berkuasa sehingga hari ini. Sebab semua yang ada di negara kita ni ialah hasil polisi Barisan Nasional sejak 6 dekad lalu. Tetapi terbukti pengundi bukan lagi membuat keputusan berdasarkan itu. Kriteria yang ada pada pengundi ialah, saya katakan tadi, pemimpin yang bersih, pemimpin yang ada visi, parti yang ada kesatuan yang kukuh, dan oleh kerana demografi pengundi juga semakin besar terdiri pada pengundi muda, mereka juga ingin lihatkan ramai tokoh-tokoh muda yang diketengahkan. Sebab itu kita lihat di kedua-dua gabungan ini, parti yang menonjolkan tokoh muda banyak diberi tempat pada pilihan raya baru-baru ini. Okey. Baik, Mujibur, respon tentang situasi ini? Ya, kalau kita ambil dalam konteks BN secara keseluruhan, barangkali itu satu keputusan yang bijak untuk bertanding di bawah satu lambang tanpa menggunakan lambang-lambang lain, di mana lambang itu secara tradisinya telah dikenali oleh pengundi. Tetapi menggunakan lambang saja juga tidak akan menjamin mana-mana parti untuk mencapai kemenangan. Kerana kalau kita ambil formula Pakatan Harapan, barangkali itu berlaku, tetapi itu saja tidak menyumbang kepada kemenangan Pakatan Harapan pada tahun 2018 yang ketika itu bertanding menggunakan lambang Parti Keadilan Rakyat. Kerana kalau kita ambil lambang, mengapa lambang Pakatan Harapan tewas dalam pilihan raya kecil? Kerana macam Dr. Asri katakan tadi, sinergi itu harus membentuk kekuatan parti. Ya, bagaimana dengan kepimpinan, bagaimana dengan tokoh yang bakal dijual sebagai Perdana Menteri. Tokoh ini apakah memberikan keyakinan? Sekurang-kurangnya ada persepsi yang memberikan keyakinan pada pengundi bahawa beliau ini boleh berbuat sesuatu. Beliau ini ada pengalaman yang luas. Beliau ini ada kontak dengan dunia luar dan dunia luar menghormati tokoh ini, kerana mengangkat jadi Perdana Menteri tidak boleh dilihat dari sudut perspektif parti semata-mata. Ada aspek-aspek tertentu juga yang perlu dijual dan dipertimbangkan untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi dalam konteks Barisan Nasional terutamanya kan, sudah tentulah ini akan dilihat dalam konteks Barisan Nasional, kerana ia milik Barisan Nasional. Ada MIC dan ada juga di situ MCA, bukan UMNO semata-mata. Dan barangkali lah, saya berpendapat barangkali persoalan ini ditimbulkan oleh MIC atas ada keraguan terhadap UMNO tidak mampu untuk menghantar mana-mana tokoh besar UMNO sebagai Perdana Menteri untuk mewakili Barisan Nasional secara keseluruhan. Kerana seperti mana yang Dr. Asri cakapkan tadi, pengundi tidak lagi memilih berdasarkan sentimen, berdasarkan perspektif sosiologi dan sebagainya. Kerana jelas pengundi semakin hari semakin rasional. Pengundi melihat apakah yang mampu ditawarkan, bukan lagi dalam konteks nostalgia ataupun jangka pandang, tetapi jelas pengundi hanya mahukan sesuatu yang bersifat jangka pendek, yang hanya menyentuh isu-isu tentang periuk nasi mereka. Soal pekerjaan, soal harga barang, soal peluang, soal akses, ini banyak diperkatakan oleh orang muda. Sebab itu kalau kita tengok dalam konteks
UMNO dan juga Barisan Nasional barangkali, apakah parti itu benar-benar reform dan merefleksi kehendak itu? Kalau hanya berterusan menggunakan sentimen Melayu dan sebagainya, kena ingat perspektif sentimen ini sifatnya sementara. Ya, ketika itu barangkali sentimen itu berlaku. Kalau kita ambil dalam konteks pilihan raya kecil, jelas isu-isu Melayu Islam itu yang di-highlight sebagai terancam, memang memberi ruang yang baik kepada UMNO untuk mengeksploitasi dan memenangi pilihan raya. Tetapi ketika sekarang ini saya melihat sentimen itu semakin berkurangan, ditambah pula dengan apa yang berlaku dalam, contoh kita ambil dalam isu ISIS yang mungkin selesai, isu RUU 35 yang masih lagi diperkatakan, masih lagi berdolak dalik dan sebagainya, isu Adib juga masih lagi barangkali sweeping under carpet dan sebagainya. Apakah ini mampu untuk berterusan digunakan dalam konteks memancing undi Melayu? Dan sudah tentu kalau nak memenangi Malaysia, apakah naratif Malaysia yang mampu ditawarkan oleh parti-parti ini? Dan saya secara peribadi melihat ini tidak ditonjolkan oleh baik UMNO ataupun Barisan Nasional. Ini dalam kata lain satu soalan yang relevan ditanyakan oleh salah satu parti komponen Barisan Nasional itu sendiri. Persoalannya sekarang, apa yang patut dilakukan? Sebab patutnya penjualan tokoh itu sudah ada, tapi produknya belum nampak lagi. Adakah strategi menangguh-nangguhkan itu akan menjadi suatu strategi yang bagus, ataupun sekarang inilah masa untuk mengetengahkan tokoh yang akan menjadi kapten itu? Ya, saya rasa dalam keadaan sekarang, UMNO adalah sebuah parti yang ada fenomena nothing to lose. Kerana mereka tidak menjadi dominan dalam kerajaan walaupun ada dalam kerajaan. Saya tidak nampak alasan bahawa mengadakan pilihan raya parti pada yang sepatutnya berlangsung pada PAU baru-baru ini, itu akan menjadikan parti itu berantakan. Ya, saya rasa mana-mana pemilihan parti pun akan menjadikan itu, tetapi biduk lalu kiambang bertaut, itu sepatutnya berlaku dalam mana-mana organisasi, terutamanya organisasi politik. Dan bagi saya, orang UMNO sendiri harus berfikir untuk masa depan mereka dan untuk survival parti itu bergantung kepada kepimpinan itu sendiri, dan kepimpinan yang meyakinkan itu adalah kunci dan inti parti kepada persoalan itu. Jadi kalaulah saya boleh mencadangkan, saya rasa UMNO tidak perlu takut untuk melakukan pemilihan parti. Alasan bahawa parti itu akan berantakan kalau ada pemilihan itu sepatutnya tidak relevan bagi konteks sekarang, kerana UMNO tidak menghadapi pilihan raya dalam tempoh terdekat. Tetapi seperti mana yang Eli katakan, mungkin pemilihan itu menjadikan orang UMNO lebih ikhlas untuk memilih bahawa ini berkenaan dengan survival parti, kepimpinan untuk parti mengangkat tokoh-tokoh yang dilihat bersih, dilihat berkaliber, yang mempunyai segala ramuan untuk menjadi winnable candidate ataupun kita kata dalam persoalan pemasaran politik, boleh jual, bukan boleh menang, boleh jual. Menang belum tentu, tapi itu boleh jual. Lain lah, boleh jual, dan sudah tentulah itu barangkali mampu menyumbang dan memberikan lebih pesona kepada UMNO dalam konteks orang, bukan saja orang Melayu tetapi juga orang Malaysia. Saya percaya dan saya yakin UMNO tidak kurang terhadap tokoh-tokoh baru, tokoh-tokoh lama yang memiliki kredibiliti dan karisma itu. Kalau tidak cukup dengan orang lama, ada beberapa nama yang tidak perlu kita sebutkan. UMNO juga tidak kurang dengan kaliber orang baru. Tetapi mahukah UMNO untuk berubah budaya politik UMNO yang sekian lama dicengkam oleh hulu balang politik yang begitu membelenggu UMNO sejak daripada dahulu, budaya politik UMNO yang terlalu patronage ataupun terlalu bersifat penaungan. Kalau itu tidak berubah, maka sia-sia sajalah pemilihan UMNO dan sebagainya, dan parti itu saya rasa tidak akan ke mana. Kalau parti UMNO ini tidak ke mana, maka kita tidak perlu berbicara tentang hala tuju Barisan Nasional dan sebagainya, kerana jelas seperti mana yang Dr. Azri katakan, MIC dan MCA masih lagi tidak dapat disantuni oleh pengundi-pengundi bukan Melayu, dan itu cabaran MCA MIC sekian lama dan masih lagi saya nampak tidak mampu dilakukan. Jadi di sinilah barangkali kekurangan itu boleh ditampung dengan kekuatan UMNO sebagai tunjang Barisan Nasional. Okey, jadi menantikan siapakah personaliti yang akan menjadi kapten kepada Barisan Nasional ini. Dan ini membawa kepada soalan seterusnya. Barangkali Dr. Asri boleh berespon. Selepas berlangsungnya PAU 2020, ada
tertulis ataupun terlukir luahan dua orang yang berhormat UMNO tentang perlunya pemilihan parti dan disegerakan sebelum PRU ke-15, dan antara hujahnya ialah pada 2018 itu sendiri pemilihan parti ditangguhkan sehingga berlangsungnya PRU ke-14 dan rentetan itu UMNO kecundang setelah 60 tahun menjadi parti Melayu dominan. Jadi luahan itu pada masa yang sama tidak disenangi juga oleh segelintir pemimpin UMNO sendiri. Jadi bagaimana doktor barangkali boleh memberikan respon terlebih dahululah. UMNO adakah perlu membuat pemilihan lebih awal sebelum pilihan raya, ataupun bagaimana strategi yang sepatutnya dengan demand untuk menampakkan kepemimpinan yang boleh dijual ini, Doktor? Baik, saya melihat UMNO baru saja melangsungkan pemilihan selepas mereka kalah 2018 yang lalu. Jadi tempoh masa yang pendek ini, kalaupun diadakan pemilihan sekali lagi, dia mengenali UMNO secara dekat, pada saya tidak akan mengubah apa-apa. Jadi itu bukan jalan keluar terbaik. Jalan keluar terbaik pada UMNO sekarang ini pada saya, sebab masalah yang saya sebutkan tadi ialah kerana masalah kepimpinan itu saja dengan UMNO ni. So kalau pilihan raya diadakan dan pemimpin yang sama juga menang, UMNO tidak akan ke mana-mana. Apa yang perlu jalan keluar saya saja cadangkan ini ialah pemimpin yang kita tahu, saya katakan tadi, pengundi tidak lagi mengundi berdasarkan pada jasa, berdasarkan kepada budi yang ditinggalkan oleh kepimpinan UMNO terdahulu dan sebagainya. Tapi mereka lebih kepada mencari pemimpin yang ada visi, yang ada integriti, yang melihat ke depan, yang melihat ke depan, yang dapat menonjolkan imej kepimpinan yang bersih dan sebagainya. Pemimpin macam itu tidak kurang dalam UMNO. Jadi cara terbaik untuk lakukan ialah promote saja pemimpin ini sebagai calon Perdana Menteri. Tidak semestinya Presiden Parti menjadi calon Perdana Menteri. Saya rasa itu cara terbaik untuk selesaikan krisis ini. Sebab mengenali UMNO dengan sistem warlord, sistem ketua bahagian dan sebagainya, in fact, pada pemerhatian dekat, Perhimpunan Agung ini sebenarnya dikoreograf je, sebab ketua bahagian kita tahu ada faction-faction tertentu. Jadi dia tidak akan mengubah apa-apa. Jadi dalam rangka menuju ke depan, pada saya sentimen pengundi, keinginan pengundi itu perlu disantuni oleh UMNO jika mereka mahu memenangi hati pengundi. Kita lihat masalah masyarakat ini sejak 3 dekad yang lalu tidak banyak berubah. Kalaupun pemimpin itu berubah, kerajaan berubah. Isu-isu yang saya sebutkan tadi, soal gaji yang tidak meningkat, soal kos hidup yang tinggi, soal perumahan yang terlalu mahal, soal masalah identiti orang Melayu yang dicabar sebagainya, tidak dapat kita atasi dengan baik. Jadi pada saya inilah masanya di waktu mereka menjadi sebahagian dari kerajaan, sebahagiannya tidak bersama kerajaan, dengan kata lain dibembangkan jugalah, sebab hari-hari kita lihat pemimpin utama yang tidak berada dalam kerajaan ini mengkritik polisi yang dilaksanakan oleh PN ini kan. Pada saya itu yang perlu dipikir secara mendalam. Parti ni bukan kepunyaan individu, bukan kepunyaan tokoh tertentu. Dia kepunyaan masyarakat Melayu secara khususnya. Dan orang Melayu, saya kata tadi, berdepan dengan ancaman yang begitu besar dari segi ekonominya, dari segi legalnya, dari segi politiknya. Dan kita memerlukan pemimpin yang ada visi, yang boleh mengeluarkan orang Melayu dan jadikan pembinaan bangsa di negara ini berteraskan kepada jati diri dan nilai-nilai masyarakat watan, termasuk Sabah, Sarawak. Baik. Dr. Asri dan juga Mujibur, sebenarnya banyak lagi persoalan nak dibentangkan dan nak dengarkan hujahan daripada kalian berdua. Cuma ini masanya kita ada buat masa ini. Terima kasih banyak sudi bersama kami Dr. Muhammad Asri Muhammad Ali, Pensyarakanan Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran UM. InsyaAllah ada kesempatan kita jemput ke studio juga ya.
InsyaAllah. Ya, terima kasih. Mujibur Abdul Muiz, terima kasih banyak-banyak bersama Sama-sama kami. ini, ya. Dan kita nantikan perkembangan seterusnya Baik. rentetan daripada PAU 2020 ini dan bagaimana percaturan seterusnya parti-parti politik besar untuk memastikan negara sejahtera apatah lagi ketika menghadapi cabaran pandemik COVID-19 ini. Saya Ali Iskandar, kita jumpa lagi dalam Soal Rakyat seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.